Pegawai daerah di Kedah diingatkan agar tidak sekadar merancang pembangunan tapi turut mengambil kira keperluan penduduk miskin di daerah masing-masing. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badisyah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin menegaskan agensi lain termasuk lembaga zakat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat juga perlu memainkan peranan sama. Baginda bertitah selepas berkenan mengadakan lawatan ke sebuah rumah di Kampung Baru Naka yang telah dibaik pulih. Rumah tersebut merupakan antara 7 kediaman di Mukim Tualak dan Mukim Tekai Kanan yang disiap dibaik pulih menerusi peruntukan tabung amanah Sultan Kedah berjumlah RM90,000. Persatuan Penghulu dan Penggawa Semenanjung Perbelanjaan Harian di awal tahun yang baru ini. Saya harap penerima ni boleh dapat rumah yang lebih selesa, boleh hidup dalam keadaan yang lebih selesa lah. Sebab bila kita tengok keadaan rumah mereka macam ni, kita bayangkanlah macam kalau mana kita sebab kekurangan, kita cuba membantu. Membantu yang paling terbaik yang kita boleh. Kita perbaiki bilik baru dengan tanah yang baru. Dulu mak baru meninggal. Oh, mak baru meninggal. Dan ni Afif buat apa? Saya kerja di kampung sekarang. Yang bantu ada berapa orang ini yang? Ada 4 beradik. Anak saudara 5. Alhamdulillah, terima kasih kepada Raja Muda Kedah sebab membantu keluarga kami. Saya doakan semoga pemberian yang diberikan digunakan bagi kesihatan kepada kami sekeluarga lah. Terdahulu baginda menyampaikan sumbangan kepada 55 penduduk asnaf dan berkenan melawat pejabat pentadbiran penghulu Mukim Tekai Kiri. Pelaksanaan Optiris 3.0 oleh KPDN Perak merekodkan nilai rampasan 1.89 cecair LPG. Menurut Datuk Kamaluddin, penguatkuasaan memfokuskan usaha menangani ketirisan dan penyelewengan subsidi. Minyak diesel ni dengan harga subsidi, ia akan digunakan kembali untuk menjual pada pihak industri atau komersial terutamanya dengan harga yang lebih tinggi sikit. Jadi mereka akan dapat keuntungan tangin lah. Mana kita dia gunakan subsidi kerajaan untuk buat untung buat bisnes lain. Itu nama kita ketirisan antara ketirisan diesel. Itu dari segi diesel, tapi tahun ini kita panjangkan juga mula 2.0 kita panjang kepada LPG, minyak masak, gula dan tepung. Beliau berkata demikian pada sidang media program pelupusan eksibit perdana KPDN Perak di kawasan perusahaan IGB Cemor. Dalam pada itu, Datuk Kamaluddin mengingatkan peniaga dan pengusaha makanan tidak menaikkan sempena tahun melawat Perak 2024 dan musim perayaan tahun ini. KPDN akan meneruskan langkah penguatkuasaan dan tindakan yang akan diambil berdasarkan maklumat yang diperoleh. Kita memang bersama dengan kerajaan negeri untuk memastikan pelancong-pelancong yang datang ke Perak ni dilindungi juga. Contohlah baru ni kita ambil tindakan di Pangkor bila ada urungan pelancong kepada makanan yang terlalu tinggi, kita telah terus tanpa dapat aduan rasmi pun kita akan pergi siasat dan ambil tindakan. Kes itu masih dalam siasatan lah. Pengguna juga disaran membuat aduan rasmi kepada pihak KPDN supaya siasatan boleh dijalankan. Seorang pemandu lori mengaku bersalah atas pertuduhan memindah 9 haiwan ternakan tanpa kebenaran pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Pulau Pinang. Tertuduh Sheikh Maidin Ali, 45 tahun, membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Balkis Roslin. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa memindahkan 2 ekor lembu jantan dan 7 ekor kerbau jantan menggunakan sebuah motor lori pada 25 Julai tahun lalu. Kesalahan itu dilakukan di bahu jalan hadapan Plaza Tol Sungai 2 Lebuh Raya Utara Selatan kira-kira pukul 1 petang. Mahkamah menetapkan denda RM8,000 dan penjara 8 bulan sekiranya gagal membayar denda. Tertuduh kemudiannya membayar denda terbabit pagi tadi.
Projek rintis pembayaran tanpa tunai yang dilaksana Fama Perlis di Agrobazar Rakyat Borong Wan berjaya mencapai sasaran. Ini berdasarkan nilai transaksi tanpa tunainya yang mencecah antara RM35,000 hingga RM40,000 setiap bulan dan mencecah RM450,000 sepanjang tahun lalu. Sepanjang tahun lalu, lebih 30,000 pengguna memanfaatkan transaksi pembayaran tanpa tunai yang diperkenalkan. Kita sarankanlah pengguna semua menggunakan jualan tanpa tunai ini lebih selamat di segi keuangan dan tidak hilang dan berbagainya. Jadi kalau kita gunakan keselamatan di pihak pengurusan dan juga pihak pengguna untuk menyelamatkan wang daripada kecurangan dan kehilangan. Kelebihan bayaran tanpa tunai bagi saya menyeimbangkan masa kepada saya yang jadual yang agak busy, tak ada pergi bank untuk bawa keluar duit dari ATM, tak payah bawa kad je. Itulah. Untuk tahun ini, Fama menyasarkan lebih RM500,000 transaksi pembayaran tanpa tunai. Dalam tempoh 2 tahun lagi, Fama turut menyasarkan sistem pembayaran sama diaplikasikan di kesemua 25 outlet Agrobazar seluruh Perlis. 3 termasuk pemilik syarikat kenderaan import didenda RM10,000 seorang selepas mengaku salah menipu dalam pembayaran cukai kereta mewah di Langkawi. Perbuatan mereka menyebabkan negara rugi hingga jutaan ringgit. Pendakwaan dibuat di Mahkamah Session Alustar. Tertuduh Yuh E. Tat, Muhammad Haikal Muhammad Sebri dan Teh Wei Li didakwa menggunakan dokumen palsu dalam pembayaran cukai kereta mewah Langkawi. Mereka mengaku salah sebaik pertuduhan dibacakan. Hakim Rohatul Akmal Abdullah menetapkan pesalah terlibat dipenjara 9 bulan jika gagal membayar denda. 4 lori dan sebuah rumah kedai dalam kejadian di Kampung Baru Bidong awal pagi tadi. Namun, 3 individu dilaporkan berada di tempat kejadian sewaktu kebakaran berlaku. Pegawai Komando Operasi BBP Sungai Petani, Pegawai Bomba Kanan PBK2 Muhammad Zaki Senip berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran itu pada pukul 6.36 pagi. Setibanya anggota bomba di tempat kejadian, didapati sebuah rumah kedai kelas B terbakar yang turut membabitkan 4 buah lori. Anggaran peratusan kebakaran adalah 20% rumah kedai, 2 buah lori musnah 90%, manakala 2 buah lori lagi masing-masing terbakar 40% dan 20%. Kebakaran dapat dikawal pada pukul 7.11 pagi. Punca serta kerugian masih disiasat. Sebuah bot nelayan tempatan kelas C ditahan kerana memiliki alat komunikasi tidak berdaftar. Penahanan dibuat Maritim Malaysia di kedudukan kira-kira 2.6 Batu Nautika Barat Daya, Muara, Kuala Kedah. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata seorang tekong dan 3 kru warga Thailand turut ditahan. Tangkapan dilakukan menerusi rondaan khas Op Mardov. Hasil pemeriksaan mendapati bot nelayan berkenaan memiliki satu alat komunikasi jenis Radio Very High Frequency VHF yang tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Bot terbabit juga telah melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985. Sebarang aduan mengenai aktiviti jenayah atau kecemasan di laut boleh dibuat di talian tertera.